Namaku Aisyah. Aku berumur 27 tahun, dan setelah bertahun-tahun bekerja di klinik gigi yang sesak dengan senyuman yang dirapikan dan akar gigi yang dirawat, aku berjaya mengumpul cukup wang untuk membeli sebuah rumah kecil di pinggir Kuala Kangsar, sebuah bandar kecil yang dikelilingi hutan dan bukit bukau. Rumah kayu itu agak usang, dengan papan lantai yang berdecit halus setiap kali angin dari Banjaran Titiwangsa menyusur lembah. Ia bukanlah rumah besar, cuma sebuah halaman kecil dengan 2 pokok jering, deretan pokok pinus, dan laluan sempit menuju ke perigi lama yang berusia puluhan tahun. Tapi ia milikku. Aku selalu impikan tempat sebegini, bangun pagi dengan burung berkicau menggantikan bunyi hon motosikal di bandar, dan bau tanah basah selepas hujan yang lebih harum daripada bau antiseptik di klinik. Setiap hujung minggu, ibu bapakku datang dengan membawa kuih bakar dan berita terkini dari Kampar. Kakakku, Liana, dengan selendang berwarna-warni dan senyuman manisnya, suka mengemas halaman depan walaupun dia tidak dapat bezakan pokok serai dengan daun pandan, tapi semangatnya itu cukup untuk menggantikan segalanya. Namun kerja di klinik memanggil semula. Antara pesakit dan kes kecemasan, aku tidak cukup tenaga untuk menguruskan apa yang paling aku sayang di sini. Kebun sayuranku hanya tinggal di dalam buku nota kulit kerasku, dan ayam kampung hanyalah khayalan dalam imajinasi, manakala lorong buahanku hanyalah lakaran dalam beberapa sketsa impian dengan pokok epal dan pokok jering. Suatu Sabtu, Pak Mat, jiran sebelah rumahku yang sentiasa memakai songkok usang dan baju Melayu lusuh, bersuara dari pintu kayu yang hampir reput, "Aisyah, kenapa tak panggil Faizal? Tangan dia memang jitu." Nama Faizal itu seperti daun kering yang jatuh perlahan ke atas lantai berjubin, ringan tapi penuh kehadiran. Katanya Faizal pernah jaga rumah Makcik Siti selepas suaminya meninggal dunia sebelum Makcik Siti menjualnya. Dia kenal Banjaran Titiwangsa macam pokok kelapa di kampungnya, tambah Pak Mat tanpa berkedip. Dia tidak menipu. Beberapa hari kemudian aku terdengar ketukan di pintu. Seorang lelaki bertopi songkok lusuh, baju kemeja lengan pendek yang sudah pudar warnanya, dan kasut getah yang penuh lumpur berdiri di hadapanku. Tangannya memegang kotak kayu berisi alat-alat dengan erat, seolah-olah ia sebahagian daripada lengannya sendiri. "Assalamualaikum, saya Faizal," katanya sambil menanggalkan songkok perlahan-lahan. Aku hulurkan tangan dan terasa sesuatu di dalam diriku, seolah-olah gear yang hilang akhirnya kembali ke tempatnya. "Aisyah," jawabku, "aku dah dengar pasal kau. Kata-kata orang, kau rawat senyuman macam tanam benih baru." Senyum Faizal sambil memandangku penuh makna. "Siapa yang cakap macam tu?" Aku tanya sambil tersenyum. "Pak Mat." Dia tak suka cakap kosong. Angin membawa bau getah dan kopi dari dapur jiran sebelah. Jadi, kebun, ayam, pohon-pohon dan semua yang aku tak sempat uruskan, sebenarnya aku tinggalkan begitu saja, aku akui. Keningnya terangkat sedikit, seolah-olah kata-kataku ada lapisan makna yang aku sendiri belum sedar. "Aku akan jaga semua nih," katanya tenang. "Tapi satu demi satu, jangan tergesa-gesa." Mulai minggu depan, Faizal datang awal, sebelum matahari bersinar menyingkir kabut dari lembah. Aku kenal bunyi langkahnya, derapan lembut di tanah basah, bunyi besi beradu dalam kotak alatnya. Kadangkala aku tinggalkan tingkap bilikku sedikit terbuka supaya boleh dengar irama itu, bunyi gunting yang bersih, bisikan lembutnya pada tanaman yang seolah-olah membalasnya. Kita mula berbual tentang selat dan daun kemangi, dan aku mula panggil dia Faizal, sementara dia panggil aku Aisyah. Dia ketawa kecil bila aku cuba menjinakkan seekor anak ayam yang lincah di halaman. Pada hari Jumaat itu, langit tiba-tiba mencurah hujan deras. Bunyi titisan hujan di bumbung zinc kedengaran seperti duit shilling kecil yang berjatuhan. Aku cuba menyelamatkan beberapa roti manis yang hampir hangus di tepi dapur. Hasil eksperimen memasak yang jauh berbeza dari masakan emak. Ketukan di pintu membuat aku terkejut. Faizal berdiri di luar, topinya basah kuyup dengan senyum bersalah. "Hujan tangkap aku, boleh aku masuk berteduh?" "Tentu."
Aku jawab sambil membuka pintu dengan lutut kerana tangan penuh membawa dulang. Dia buka kasut getah dan berdiri dengan kaus kaki tebal yang berjalin. Satu sentuhan kecil yang membuatkan ruang tamu terasa hangat. Kasutku pula kasut kulit rendah bertali, manakala aku memakai baju kurung moden berwarna krim dengan butang mutiara sepanjang lengan dan gelang kulit nipis di pergelangan tangan. Aku tanggalkan sarung tangan lut sinar yang aku pakai, letakkan di tepi sinki. Faizal memerhati sekeliling dengan penuh minat, seolah-olah baru pertama kali masuk ke rumah ini. Cawan porselin, lampu meja dengan penutup anyaman, cermin kecil yang digantung pada paku kecil. Rumah ni sangat cantik, katanya. Tipulah kalau aku kata tak hangus roti ni, aku balas sambil ketawa. Hangus pun ada pesonanya, dia cakap sambil membongkok melihat dulang roti. Pada saat itu, tali pinggangnya bermain di pinggul, satu garisan yang tidak disengajakan, tapi cukup membuat aku tercekik sebentar. Kami buat kopi dengan penapis kain lama. Duduk di anjung rumah yang terbuka, hujan membentuk tirai perak di luar, menyembunyikan pagar dan dunia sekeliling. Faizal memegang cawan kopi dengan tangan besar yang kasar tapi bersih. Matanya tenang, seperti orang yang tak bertanya banyak tapi mengajak engkau berehat. Kau selalu nak hidup kat sini? Tanya dia. Saya nak hidup betul-betul. Masih belajar. Banjaran ni ajar slow-slow, tapi bila belajar memang kekal. Kami berbual tentang benih, tempayan hujan, dan betapa nama ayam kampung separuh daripada ladang ternakan. Dia ketawa dan kata, nama ayam betina tu mesti sayang. Aku ketawa, rambut yang terlepas dari sanggul terjatuh ke bahuku, hujan berkurangan jadi rintik-rintik. Jom tengok ayam, ajak Faizal. Aku tahu kau suka. Halaman basah berkilat, rumput basah, tanah lembap. Faizal buka pintu kandang ayam dan lepaskan seekor anak ayam paling besar. Tangkap Aisyah, dia cakap sambil tersenyum. Jangan sampai lari ke dalam longkang. Aku gelak. Anak ayam tu terbang ke arahku, aku hulurkan tangan. Baju kurung linenku menyentuh lutut, kain melekat pada peha. Aku tergelincir, dunia bergegar sekejap. Sebelum aku jatuh, tangannya menangkap pinggangku. Bukan macam hero dalam filem, tapi macam orang yang tahu betul tempat nak pegang. Tangan dia hangat menembusi kain nipis, gelang kulitku berbunyi halus. Awas, bisiknya dekat telingaku. Bau getah, hujan dan sedikit madu, jarinya perlahan-lahan melepaskan, tapi tidak segera. Dia kekal setengah nafas lebih lama daripada yang sepatutnya. Dalam nafas itu, sesuatu di udara berubah, macam daun yang terbalik dan tunjukkan sisi lembutnya. Terima kasih, aku cakap sambil meluruskan rambut yang kusut. Baju kurungku basah di tepi, menonjolkan pergelangan kaki yang dingin di mana stoking nipis berakhir. Aku rasa pandangannya melekat sekejap. Tidak terus terang tapi penuh perhatian, seperti cara dia menyusun semula takdir. Anak ayam ni pandai lari, katanya perlahan. Macam sengaja nak pijak kaki kau, aku balas. Atau nak tengok kalau kau boleh selamatkan dia lagi. Kami ketawa, tapi ketawa itu seperti benang halus yang mengikat kami rapat. Anak ayam itu sudah sibuk dengan jerami, seolah-olah tiada apa yang berlaku. Faizal tunduk untuk betulkan tali pada kotak alatnya. Aku perasan di lehernya naik tompokan kemerahan, jari-jarinya mencengkam kayu sedikit lebih kuat. Aku tahu bukan aku seorang yang rasa sesuatu yang sukar dijelaskan itu. Kami diam. Hujan mengetuk bumbung zinc jauh di suatu tempat, anak sungai mengalir. Aku dalam baju kurung basah, kasut kulit bertali penuh lumpur, dia dengan stoking di anjung, kasut getah disusun kemas di pintu. Kebiasaan kecil Banjaran yang menyukai pergelangan kaki bersih selepas hujan, tangan dengan sarung tangan yang dibuka dengan satu klik, topi yang tergantung di paku. Semua itu sudah jadi pentas. Aisyah, dia mula, kemudian menarik nafas panjang. Ya? Tak ada apa, cuma datanglah selalu waktu minggu. Aku nak tunjuk macam mana pokok epal berakar. Kalau anak ayam lari lagi, kau tahulah, aku tersenyum. Mata dia penuh kesabaran yang buat kau ingin kembali lagi. Malam itu di bandar, aku steril alat dan tulis nota. Fikiran aku penuh bau getah dan kain linen basah. Dalam buku nota, aku tulis kecil-kecil, sayang ayam betina. Lepas itu tanpa sedar aku tambah, Rabu gerak awal. Minggu itu terasa panjang macam jalan setapak. Panas Rabu lembut. Faizal sudah membongkok di barisan salat. Belakangnya garis lebar dan tenang. Aku berdiri di pintu lama, angin membawa bau thyme dan tanah basah.
Dia tidak berpaling, cuma berkata, "Kau datang, aku janji." Dia bangun perlahan, lap tangan di seluar dan berpusing. Pandangan kami bertemu, hanya sesaat cukup untuk tentukan seumur hidup. Dia hulur tuala kapas bersih untuk tangan aku senyum. Kadang-kadang, yang paling lembut adalah yang paling kuat. Hari Rabu itu, langit jernih dan matahari menyinari lembut di atas banjaran Titiwangsa. Aku mengenakan jubah labuh berwarna biru muda yang ringan, dengan kemeja putih berlengan panjang berumbai halus di hujungnya. Rambutku diikat kemas dengan reben rendah putih, manakala di pergelangan kaki, gelang perak nipis berkilauan, seperti rahasia yang hanya aku tahu. Kasut kulit lembut yang aku pilih hari itu agak santai, tetapi kemas, sesuai untuk berjalan di kebun basah selepas hujan malam tadi. Namun, sebelum keluar, aku tukar kepada kasut getah yang sudah lusuh, kerana tanah masih lembab dan licin. Faizal sudah menunggu di barisan pokok salad, bajunya koyak sedikit di siku, tangan kekar dan bersih, dengan lengan yang digulung tinggi, memperlihatkan urat-urat yang kuat. Satu pemandangan yang selalu membuat aku terpaku, walaupun aku cuba menafikannya. Dia memandangku tanpa berkata apa-apa, hanya angguk perlahan. "Hari ini kita akan cangkok pokok epal," katanya ringkas, tanpa salam. Aku senyum, menyukai sikap ringkas dan tenang itu. Kami membuka kain putih yang menutup batang pokok epal lama yang sudah hampir mati di tengah kebun. Faizal keluarkan pisau tajam kecil dari kotak alatnya, kemudian serahkan kepada aku bersama sepasang sarung tangan kapas putih. "Ini untuk kau. Aku tahu kau suka pakai sarung tangan," katanya sambil tersenyum. Aku membalas senyumannya, terasa seolah-olah dunia sekeliling hilang sementara. Dia menunjukkan bagaimana membuat potongan berbentuk T pada batang pokok, kemudian memasukkan cangkok yang sudah disediakan. Tangannya memegang tanganku sebentar ketika membimbing gerakanku, rasa hangat itu menyelinap ke seluruh tubuhku. "Jangan risau, tangan kau tak akan tercabut," dia berseloroh. Aku ketawa kecil, "Kalau tercabut, kau kena ganti ya, Faizal." Dia membalas dengan senyuman sinis, tapi matanya tetap lembut. "Kalau kau tercabut, aku yang akan tercabut dulu." Kami bekerja bahu-membahu di bawah terik matahari yang mulai naik, tetapi angin sepoi-sepoi dari hutan seolah-olah menjadi penawar. Bau tanah basah, daun, dan sedikit bau kopi yang baru diseduh dari dapur rumahku memenuhi udara. Ketika aku mengelap peluh di dahi dengan lengan baju, Faizal pandang aku dari sisi. "Kau tahu tak, pokok epal ni macam hidup kita, kalau nak jadi kuat, kena tanam akar baru, kena jaga dengan sabar." Aku terdiam, terasa seolah-olah dia bukan saja bercakap tentang pokok, tapi tentang sesuatu yang lebih dalam. "Aku harap aku boleh jadi kuat macam pokok ni," jawabku perlahan. Dia mengangguk. "Kau dah kuat. Cuma kadang-kadang kita semua perlukan sokongan." Aku terfikir tentang malam-malam sunyi di rumah kayu itu, tentang kesunyian yang mengisi ruang antara kerja dan impian. Faizal, dengan kehadirannya yang tenang, seolah-olah menjadi akar baru yang aku perlukan. Selepas selesai, kami duduk di bawah pokok epal yang rendang. Aku tarik nafas panjang, baju labuhku berkibas perlahan menampakkan bentuk tubuhku yang langsing dan feminin. Faizal memandang aku. Senyum kecil terukir di bibirnya. "Tahniah, Aisyah, kau dah tanam akar baru hari ini." Aku tersenyum, dan dalam hati terdetik rasa hangat yang lebih daripada sekadar kehangatan matahari. Namun, ketika kami berdua berdiri untuk kembali ke rumah, aku terperasan sesuatu aneh di tepi kebun. Sebuah jejak kaki besar, berlumpur dan dalam, bersebelahan dengan jejak yang lebih kecil dan halus. Aku tepuk bahu Faizal perlahan. "Faizal, kau rasa siapa yang datang sini semalam?" Dia pandang jejak itu, mata tajamnya menyala. "Susah nak cakap, tapi aku rasa bukan orang kampung biasa." Aku mengerutkan dahi. "Mungkin orang yang tak suka kita jaga tempat ni?" Faizal mengangguk sambil memegang pisau kecil di tangan. "Kita kena berjaga." Kami melangkah pulang dengan hati yang berat, tetapi aku tahu, di tempat yang sunyi dan penuh rahsia ini, ada sesuatu yang menunggu untuk ditemui, dan mungkin lebih daripada sekadar pokok dan ayam. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik tanah lembab di banjaran Titiwangsa ini? Aku rasa kisah kami baru sahaja bermula.
Malam itu, selepas makan malam yang sederhana, sayur tumis bayam dan ikan bakar yang aku sediakan dengan penuh kasih sayang, aku duduk di ruang tamu sambil membelek buku nota berkaitan tanaman. Lampu minyak yang bertutup anyaman rotan mengeluarkan cahaya lembut, menari-nari di dinding kayu rumah kayu tua itu. Aku masih memakai baju kurung biru muda yang tadi, dengan kainnya yang memeluk pinggul dan bahu yang terdedah sedikit di bahagian leher, menambahkan keanggunan yang tidak terlalu mencolok. Faizal duduk di kerusi berlengan berlilitan kain batik, tangannya memegang secawan teh herba yang aku buat dari daun pegaga. Dia menghirup perlahan, matanya memandang aku dengan penuh perhatian. "Kau nampak risau, Aisyah. Apa yang mengganggu fikiran kau?" Soal Faizal, suaranya dalam dan tenang seperti aliran sungai di hutan. Aku menghela nafas, cuba mengumpul keberanian. "Jejak kaki tadi. Aku rasa ada orang yang datang malam tadi." Aku takut mereka bukan datang untuk bertamu." Faizal mengangguk perlahan. "Aku pun rasa begitu. Mungkin ada orang yang tak mahu kita uruskan tanah ni dengan baik." Aku tertawa kecil, cuba mengurangkan ketegangan. "Kalau macam tu, kita kena sediakan perangkap. Atau mungkin aku perlu belajar silat dulu, baru boleh lindungi kebun ni." Faizal tersenyum. "Kalau engkau belajar silat, aku yang kena belajar buat kopi lebih kuat untuk engkau." Tawa kami bergema di ruang tamu kayu itu, menghilangkan sebentar bayang-bayang ketakutan yang menyelubungi malam. Tiba-tiba, bunyi ketukan perlahan di pintu membuat aku dan Faizal terkejut. Aku bangun perlahan, memakai selendang nipis berwarna merah jambu yang aku lilit di bahu, menambah sedikit warna pada penampilan malamku. Kasut kulit lembut aku tinggalkan di tepi, kaki aku melangkah tanpa bunyi di atas papan kayu. Di luar, hanya bayang-bayang gelap dan angin malam yang dingin. Namun aku nampak sehelai kertas terikat pada tombol pintu. Aku buka dan baca dengan hati berdebar. "Tolong berhati-hati, ada yang memerhati," tulisnya ringkas, tanpa tanda tangan. Aku tunjukkan surat itu pada Faizal, matanya menjadi serius. "Ini bukan main-main, Aisyah, kita kena siap sedia." Aku mengangguk, rasa hangat dari dalam tubuhku bertukar menjadi getaran bahaya yang membuat bulu roma meremang. "Esok, kita mula pasang lampu dan kamera di sekitar kebun. Kalau ada yang datang, kita tahu siapa dia," cadang Faizal. Aku tersenyum kecil. "Kau macam polis kampung sekarang ni, ya?" Dia menjawab dengan senyuman nakal. "Aku suka jadi wira, terutama kalau wira untuk kau." Aku terdiam sejenak, hati berdegup kencang. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuatkan aku terlupa seketika tentang ancaman malam ini. Namun bayang-bayang misteri yang menyelubungi rumah kayu di pinggir banjaran Titiwangsa itu masih belum terungkai. Siapakah yang memerhati kami? Apakah rahsia yang tersembunyi di dalam tanah basah dan perigi lama itu? Aku tahu, malam-malam yang akan datang bakal membawa lebih banyak kejutan dan mungkin bahaya yang lebih dekat daripada yang aku jangkakan. Pagi yang dingin menyapa Kuala Kangsar dengan kabus tebal yang membaluti setiap sudut kebun. Aku mengenakan baju kurung moden berwarna hijau zamrud, kainnya lembut menyentuh kulit, dan potongan manik di lehernya menambah kilauan halus ketika cahaya pagi menembusi celah-celah pokok jering. Rambutku disanggul longgar, menonjolkan garis leher yang anggun, manakala gelang tangan perak yang selalu kupakai berkilauan di pergelangan. Kasut getah berwarna kelabu yang agak lusuh menjadi pilihan tepat untuk menembusi tanah basah. Faizal sudah menunggu di luar dengan topi kopiah yang sedikit kemek dan baju lengan pendek berwarna kelabu, lengan yang digulung hingga ke siku memperlihatkan otot tangan yang terbentuk hasil kerja keras di kebun. Tangannya menggenggam kotak alat kayu yang sudah agak usang, namun lengkap dengan segala peralatan. "Kita mulakan pemasangan lampu dan kamera," katanya sambil tersenyum. Aku membalas dengan senyuman lembut, hati sedikit berdebar bukan kerana kerja berat yang menanti, tetapi kerana kehadirannya yang membuat udara di sekeliling terasa hangat. Kami berjalan kaki ke sepanjang pagar kebun. Aku pegang tali lampu yang akan dipasangkan manakala Faizal memasang kamera kecil yang agak moden di setiap sudut strategik. Suara burung berkicau dan bau tanah basah mencipta suasana damai, tetapi dalam hatiku, rasa was-was tetap mengintai. Ketika aku membongkok untuk memasang lampu dekat pokok jering besar, aku terasa mata Faizal memerhatikanku lama. Aku tersenyum malu, lalu berkata, "Kalau aku kena ganggu, tolong selamatkan, ya?" Dia ketawa rendah, "Kalau kau kena ganggu, aku yang kena lari dulu."
Aku gelak kecil, perasaan hangat itu kembali menyelinap. Setelah selesai, kami duduk di anjung rumah sambil menikmati kopi yang aku seduh menggunakan penapis kain lama. Baju kurung hijau zamrudku yang basah sedikit karena peluh melekat di badan, menampakkan lekuk tubuhku yang halus, tapi tetap sopan. Faizal duduk di sebelah, tangannya memegang cawan dengan jari-jari kasar yang berbeza dari kelembutan tanganku. Tadi malam aku bermimpi tentang perigi itu. Aku mula berbicara. Faizal menoleh. Apa mimpi kau? Ada sesuatu yang menunggu di dalamnya. Aku rasa bukan manusia. Aku jawab perlahan, suara seperti rahasia yang takut didengari. Dia termenung sejenak, kemudian berkata, mungkin itu sebabnya kita kena jaga tempat ini dengan baik. Ada sesuatu yang lebih besar daripada kita. Aku menggigit bibir, perasaan takut dan ingin tahu bercampur menjadi satu. Kau rasa, bolehkah kita hadapi sesuatu macam tu? Faizal senyum penuh keyakinan. Kita tak pernah tahu sejauh mana kita boleh pergi sampai kita cuba. Tiba-tiba, suara kucing kampung yang biasa aku dengar malam-malam sebelum ini, kedengaran mendayu-dayu, seolah-olah memberi amaran. Aku dan Faizal saling berpandangan, perasaan tegang kembali menyerang. Kucing tu macam nak beritahu sesuatu, aku bisik. Faizal angguk, mungkin malam ni kita buat ronda. Aku tersenyum kecil. Kalau kau bawa lampu suluh, aku bawa kayu. Macam filem seram lah pula. Dia ketawa. Kalau filem seram, kau jangan jerit kuat sangat, nanti jiran datang tengok. Malam itu, kami berjaga bersama di halaman, bersiap sedia untuk menghadapi apa sahaja yang bakal muncul. Namun, di balik ketenangan bulan dan bintang, ada bayang-bayang yang bergerak perlahan, menunggu masa yang tepat untuk muncul ke permukaan. Siapakah yang benar-benar memerhatikan kami, dan apa rahsia yang tersembunyi di dasar perigi tua itu yang semakin menghantui mimpi dan realiti? Jawapan itu masih tersimpan, menanti untuk dibongkar. Malam itu, angin dingin menyelinap masuk melalui celah-celah pintu kayu rumahku di Kuala Kangsar. Aku mengenakan baju kurung warna ungu gelap yang memeluk tubuh dengan elegan, kainnya berkilau lembut di bawah cahaya lampu minyak. Lengan baju yang sedikit ketat menonjolkan lekuk halus pada lengan, manakala pergelangan tangan dihiasi gelang perak yang berkilauan setiap kali aku menggerakkan tangan. Kaki aku berselipar kulit nipis, membolehkan aku bergerak senyap di atas lantai kayu. Faizal duduk di sebelahku di anjung rumah, memegang lampu suluh kecil dan sebatang kayu pendek yang dijadikan senjata kami malam ini. Bajunya sederhana, kemeja lengan panjang yang dilipat ke siku dan seluar jeans lusuh, menambah kesan lelaki kampung yang kuat dan tak mudah gentar. Kami berjalan perlahan mengelilingi kebun, mata tajam memerhati setiap sudut gelap. Bunyi serangga malam dan daun yang berdesir menjadi irama sunyi yang mengiringi langkah kami. Aku merasa degupan jantungku semakin laju, bukan hanya kerana ketegangan, tetapi juga kerana kehadiran Faizal yang begitu dekat. Kalau ada apa-apa, kau jerit kuat, aku datang. Bisik Faizal sambil tersenyum sinis. Aku tersenyum manis, kalau aku jerit kuat, kau pula yang lari dulu. Dia ketawa pelan dan aku rasa hatiku bergetar. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, kami berdua seolah-olah terikat oleh sesuatu yang lebih daripada sekadar kebun dan perigi lama. Ketika kami sampai di tepi perigi tua, cahaya lampu suluh Faizal menembusi kegelapan, menampakkan permukaan air yang berkilat aneh. Bau tanah basah dan lumut memenuhi udara, mencampur dengan bau kayu yang reput. Aku merasakan sesuatu yang tidak tenang, mungkin roh lama yang bersemadi di bawah tanah. Tengok ni! Faizal menunjuk ke dinding perigi yang berlendir. Ada ukiran lama, macam tulisan Jawa atau Melayu lama. Aku tunduk untuk melihat lebih dekat. Jubah ungu yang aku pakai sedikit tersentuh tanah lembab. Jemariku menyentuh ukiran yang berdebu dan kasar itu, hati berdebar-debar. Ada cerita lama tentang perigi ni. Aku mula bercerita. Katanya, dulu ada seorang datuk yang menyembunyikan harta karun di bawah sini. Tapi siapa yang cuba ambil akan dihantui. Faizal mengangguk serius. Mungkin itu yang membuatkan orang takut datang sini. Tiba-tiba, bunyi patah ranting membuat kami berpaling. Di kejauhan, bayang-bayang hitam bergerak perlahan antara pokok jering. Kau nampak? Aku bertanya. Suara berbisik. Faizal mengangguk, tangannya mengepal kayu pendek itu. Aku rasa kita ada tetamu malam ni. Kami berdua berdiri tegak, bersedia menghadapi apa sahaja yang datang.
Aku rasa degup jantungku semakin laju, dan baju kurung ungu yang aku pakai melekat erat pada tubuh, menonjolkan lekuk pinggul dan bahu yang halus. Bayang-bayang itu semakin hampir, dan aku ternampak dua pasang mata yang bersinar dalam gelap. Perlahan-lahan, bayang-bayang itu muncul menjadi dua lelaki bertubuh besar, berpakaian lusuh dan wajah yang garang. "Siapa kau orang?" Faizal bertanya tegas. Salah seorang lelaki itu ketawa kasar. "Kita ni cuma nak air dari perigi ni. Tak ada niat nak kacau." Aku memandang mereka dengan waspada, tapi dalam hati aku tahu, ini bukan sekadar soal air semata-mata. Malam itu, aku sedar bahawa perigi tua dan tanah di sekelilingnya menyimpan rahsia lebih dalam yang bakal menguji keberanian dan hati kami. Dan aku tahu, kisah kami baru sahaja bermula. Pagi menyinari Kuala Kangsar dengan lembut, namun udara masih dingin dan lembab akibat embun tebal yang melekat pada daun pokok jering dan rumput basah. Aku mengenakan baju kurung tradisional berwarna merah bata dengan sulaman halus di sepanjang tepi lengan dan bahagian dada. Kainnya memeluk tubuhku dengan anggun tanpa terlalu ketat. Rambutku yang panjang diikat kemas dengan tali rambut berwarna hitam, manakala gelang tangan perak yang aku pakai berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Kasut kulit hitam rendah menjadi pilihan sesuai untuk aktiviti harian di kebun. Faizal sudah menunggu di halaman, memakai baju batik lengan pendek berwarna biru laut dan seluar chino coklat muda. Matanya yang tajam dan penuh keyakinan menyambut kedatanganku dengan senyuman hangat. "Kita kena fikir cara lain untuk jaga kebun ni," katanya serius sambil mengangkat kotak alat kayu yang sudah usang. Aku mengangguk. Aku takut lelaki malam tadi akan datang lagi. Mungkin lebih ramai. Dia memandangku. "Kita tak boleh biar mereka kacau tempat ni. Aku akan ikut kau ke mana saja." Kami berjalan menuju ke pondok kecil di hujung kebun, tempat aku simpan benih dan alat-alat berkebun. Aku buka kotak benih dan keluarkan beberapa paket benih sayur yang perlu ditanam segera. "Kalau kita boleh hasilkan hasil yang baik, mesti orang kampung akan datang bantu jaga juga," aku mencadangkan. Faizal tersenyum. "Betul juga. Kita buat rancangan tanam besar-besaran." Saat aku mengangkat beg tanah dan baja, lengan baju kurung merah bata yang aku pakai sedikit terangkat, menampakkan kulit halus di pergelangan tangan. Faizal perasan dan tersenyum sinis. "Kalau macam ni, kau kena jaga diri baik-baik," katanya. Aku tersipu. "Kau pula jangan buat kerja berat sangat, nanti sakit pula." Hari itu kami mula menanam benih di petak baru yang telah dibersihkan. Tanah lembap dan bau segar daun mengisi udara, sementara tangan kami bekerja bersama-sama dengan penuh semangat. Sesekali tangan kami bersentuhan ketika menyebar tanah atau menyiram benih, dan aku dapat merasakan getaran halus yang mengalir antara kami. Ketika aku membongkok untuk menanam benih, aku terasa kain baju kurungku sedikit melekat pada kulit basah, menonjolkan bentuk tubuhku yang langsing. Faizal diam-diam memerhatikan, matanya yang tajam penuh dengan rasa ingin tahu dan kekaguman. "Kalau tanaman ni hidup subur, aku rasa ini permulaan baru untuk kita," aku berkata sambil tersenyum. Faizal membalas senyuman itu. "Aku setuju, tapi jangan lupa, kita kena jaga perigi tu juga. Ada sesuatu yang tak kena dengan tempat tu." Aku mengangguk. Aku rasa kita kena cari lebih banyak jawapan tentang perigi dan sejarahnya. Malam semakin dekat, dan aku tahu bahawa misteri di balik perigi tua itu belum selesai. Ada sesuatu yang menunggu untuk ditemui, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup kami selamanya. Apakah yang tersembunyi di dalam tanah lembab itu? Siapakah sebenarnya Faizal, lelaki yang tidak hanya membantu menjaga kebun, tetapi juga telah merasuk ke dalam hati dan jiwaku? Pertanyaan itu berlegar-legar di dalam fikiran, menanti saatnya terjawab. Petang yang redup menyelimuti Kuala Kangsar ketika aku berdiri di tepi perigi tua, mengenakan baju kebaya moden berwarna pastel lembut yang memeluk tubuhku dengan anggun. Kain batik yang membalut pinggangku bergerak lembut ditiup angin, menampakkan lengkungan pinggul yang halus tanpa keterlaluan. Rambut panjangku dibiarkan terurai, berkilauan di bawah cahaya senja, manakala gelang emas nipis berkerlap-kerlip di pergelangan tangan menambah sentuhan elegan. Kasut tinggi berwarna nude yang aku pilih hari ini menonjolkan kaki panjang dan ramping. Langkahku perlahan namun penuh keyakinan. Faizal berdiri di sebelah, mengenakan baju Melayu songket berwarna coklat tua yang sedikit lusuh. Lengan digulung hingga ke siku memperlihatkan otot tangan yang terbentuk hasil kerja keras.
Matanya yang dalam memandang ke dalam air perigi, wajahnya serius namun penuh misteri. Aisyah, aku rasa kita hampir jumpa sesuatu, katanya perlahan. Aku mengangguk, aku pun rasa macam tu. Ada sesuatu yang tersembunyi di bawah sini. Kami mengeluarkan peralatan dan lampu suluh, bersedia untuk menyelidik lebih dekat. Cahaya lampu menembusi permukaan air yang gelap, memantulkan bayangan kami yang renggang namun bersatu. Tiba-tiba, Faizal menyentuh dinding perigi dan mengalunkan tangan ke bawah air. Rasanya ada ruang bawah tanah di sini, tapi tertutup lama. Aku menatapnya dengan teruja. Kalau kita boleh buka, mungkin kita dapat tahu rahsia sebenar tempat ni. Faizal tersenyum. Kita perlukan kunci yang kau jumpa dulu. Aku mengangguk, hati berdebar. Kunci itu yang aku temui di Pasar Kampar ternyata lebih penting daripada yang aku sangka. Ketika kami bersiap untuk meninggalkan perigi, aku terasa sesuatu menyentuh pergelangan tangan. Faizal memandangku. Apa itu? Aku menoleh, tapi tidak ada apa-apa. Hanya bayang-bayang yang berkelebat di celah pokok jering. Macam ada mata yang mengintai, aku berbisik. Faizal mengangguk, kita kena lebih berhati-hati. Malam itu kami duduk di anjung rumah, berbual tentang sejarah perigi dan kampung yang semakin hilang di telan zaman. Aku mengenakan baju kurung sutra berwarna krim dengan rendah halus di lengan dan leher. Rambutku diikat kemas, menonjolkan garis leher yang anggun, manakala gelang emas masih tersarung di pergelangan tangan. Faizal memandangku dengan penuh rasa sayang. Aisyah, kau tahu, tempat ni bukan saja tentang tanah dan air. Ia tentang jiwa yang tak dapat dilepaskan. Aku tersenyum, dan aku rasa kita dah jadi sebahagian daripada jiwa tempat ni. Namun di balik kata-kata manis itu, aku tahu bahawa misteri yang lebih besar sedang menunggu untuk dibongkar, sesuatu yang akan menguji keberanian dan cinta kami kepada tanah dan satu sama lain. Apakah yang tersembunyi di dalam ruang bawah tanah perigi tua itu? Dan adakah aku dan Faizal bersedia menghadapi kebenaran yang bakal mengubah segalanya? Malam semakin larut, dan jawaban itu masih tersimpan menanti saatnya tiba. Senja melabuhkan tirainya di Kuala Kangsar, menyelimuti kebun dengan warna jingga keemasan yang hangat. Aku berdiri di ruang tamu rumah kayu, mengenakan baju kurung moden berwarna peach lembut yang menonjolkan lekuk tubuhku dengan sopan. Kainnya meleret hingga ke bawah lutut, dengan sulaman halus di hujung lengan dan leher yang membentuk motif bunga cempaka. Rambutku terurai rapi, berkilauan di bawah cahaya lampu temaram. Gelang tangan perak yang selalu aku pakai berkerlap-kerlip setiap kali aku menggerakkan tangan, menambah aura feminin yang lembut. Kasut kulit rendah warna coklat muda melengkapkan penampilan santai namun anggun. Faizal duduk di sebelahku, mengenakan baju Melayu lengan pendek berwarna kelabu gelap dan seluar jeans, wajahnya yang tegas dan penuh perhatian terpancar dalam cahaya lampu. Tangannya memegang cawan kopi hangat yang aku buat khas untuknya. Kau dah fikir apa kita nak buat dengan ruang bawah tanah tu? Tanyaku perlahan, suara hampir berbisik. Faizal menghela nafas panjang. Aku rasa kita kena dapatkan bantuan. Mungkin orang lama kampung yang tahu cerita sejarah perigi ni. Aku mengangguk. Betul juga. Takkan kita nak hadapi semua ni sorang-sorang? Kami berbincang rancangan untuk ke kampung berhampiran esok pagi, mencari orang yang mungkin memegang kunci kepada misteri perigi tua itu. Aku teringat pada cerita Makcik Siti yang pernah diceritakan oleh Pak Mat tentang sejarah lama yang terlupakan. Malam itu, aku mengenakan baju kurung satin berwarna merah jambu lembut dengan potongan yang menonjolkan bahu dan pinggang, menambah daya tarikan yang sopan tapi memikat. Rambutku disanggul kemas dengan beberapa helai dilepaskan menampakkan garis leher yang halus, gelang emas nipis dan cincin kecil menghiasi jari-jari, manakala kasut tumit rendah berwarna nude melengkapi penampilan. Ketika aku dan Faizal duduk di anjung, aku merasakan kehangatan yang lain pada malam itu. Tangannya menyentuh tanganku perlahan, membuat jantungku berdegup kencang. Kau tahu, Aisyah, bisik Faizal, tempat ni bukan saja tempat kerja, tapi tempat yang buat aku rasa hidup. Aku tersenyum, aku pun rasa macam tu. Mungkin kita dah jadi sebahagian daripada tempat ni. Namun, di sebalik kehangatan itu, aku tahu ada bayang-bayang gelap yang mengintai, menunggu masa untuk muncul. Tiba-tiba, bunyi ketukan perlahan di pintu membuat kami terkejut. Aku bangun perlahan, memakai selendang sutra yang aku lilit di bahu.
Di luar, hanya angin malam yang dingin dan bayang-bayang samar. Ketika aku membuka pintu, aku ternampak sekeping surat tanpa nama ditinggalkan di atas tangga. Aku memungutnya dan membacanya dengan hati berdebar. Jangan percayai semua yang kau lihat. Ada rahasia yang lebih gelap di balik perigi itu. Aku tunjukkan surat itu kepada Faizal. Matanya menjadi serius, dan aku tahu malam ini hanyalah permulaan kepada sesuatu yang lebih besar dan berbahaya. Apakah rahasia gelap yang tersembunyi di balik air perigi tua itu, dan siapakah yang menghantui kami dari bayang-bayang malam? Misteri semakin menebal, dan aku tahu kami mesti bersedia menghadapi apa sahaja yang datang. Malam itu, kabus tebal menyelubungi kebun di Kuala Kangsar, menjadikan suasana sunyi dan penuh misteri. Aku duduk di anjung rumah, mengenakan baju kurung songket berwarna biru laut yang berkilauan lembut di bawah cahaya lampu minyak. Kainnya beralun lembut mengikuti lenggok tubuhku yang anggun, manakala sulaman emas halus di tepi lengan dan leher menambah sentuhan mewah tanpa berlebihan. Rambutku disanggul kemas dengan beberapa helai dibiarkan terurai di bahu, menonjolkan lekuk leher yang halus. Gelang tangan emas dan cincin kecil menghiasi tangan, sementara kasut tumit rendah berwarna coklat gelap melengkapkan penampilan. Faizal berdiri di sebelah, memakai baju Melayu putih dengan songkok hitam yang sedikit kemek, wajahnya serius namun penuh ketenangan. Tangannya menggenggam kunci lama yang aku temui dulu, memandangnya dengan penuh makna. Kita dah hampir sampai ke jawaban, Aisyah, katanya perlahan. Aku mengangguk, hati berdebar-debar. Tapi aku takut, Faizal. Apa yang kita akan jumpa nanti? Dia memegang tanganku erat. Kita hadapi bersama. Apapun yang tersembunyi di sana, kita takkan biarkan ia menguasai kita. Kami melangkah ke pintu perigi tua, cahaya lampu suluh menembusi kegelapan yang pekat. Kunci itu berkilauan di tangan Faizal saat dia memasukkannya ke dalam lubang kunci yang berkarat. Dengan sedikit kesukaran, pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi berkarat yang menakutkan. Di dalam, udara sejuk dan bau tanah basah menusuk hidung. Dinding batu yang berlumut memantulkan cahaya lampu suluh, menampakkan lorong sempit yang menurun ke dalam kegelapan. Kau rasa apa yang kita akan jumpa di sini? Aku bertanya, suara berbisik penuh was-was. Faizal mengangkat bahu. Aku tak tahu, tapi aku rasa ini kunci kepada segala misteri. Kami melangkah perlahan, setiap langkah menggemakan di dalam lorong batu itu. Tiba-tiba dari kegelapan muncul bayang-bayang samar yang bergerak pantas. Aku terkejut dan Faizal segera memegang lenganku. Tenang, Aisyah, aku di sini. Namun, sebelum aku sempat membalas, bayang-bayang itu hilang sekelip mata, meninggalkan kami dengan rasa takut yang mendalam. Di hujung lorong, kami menemui sebuah bilik kecil yang dipenuhi dengan barang-barang lama, surat-surat kuno, gambar hitam putih, dan patung-patung kecil yang berdebu. Di tengah bilik terdapat sebuah peti kayu bertatahkan ukiran halus. Faizal membuka peti itu dengan hati-hati, dan aku terpaku melihat isi di dalamnya, dokumen-dokumen lama yang menceritakan sejarah kampung dan perigi itu, serta sebuah jimat kecil yang berkilauan dengan aura misteri. Tengok nih, Aisyah, katanya sambil menunjukkan jimat itu. Ini mungkin sebab kenapa perigi ini dikatakan berhantu. Aku mengambil jimat itu, merasakan getaran halus yang mengalir ke seluruh tubuh. Tiba-tiba, bunyi langkah kaki bergema dari lorong masuk dan pintu bilik itu tertutup dengan kuat di belakang kami. Kami terperangkap dengan misteri yang semakin dalam dan bahaya yang semakin dekat. Apa maksud jimat itu? Siapakah yang mengejar kami di dalam lorong gelap ini? Dan adakah kami akan dapat keluar dari kegelapan itu dengan selamat? Jawaban kepada semua itu akan terungkap dalam episod terakhir yang penuh debaran. Gelap menyelubungi kami dalam bilik kecil itu, hanya cahaya samar dari jimat di tanganku yang memecah kegelapan. Aku mengenakan baju kurung songket berwarna ungu gelap dengan sulaman emas halus yang memantulkan cahaya jimat itu, menonjolkan lekuk tubuhku dengan anggun namun penuh misteri. Rambutku yang terurai sedikit berkibar lembut walau tiada angin, manakala gelang emas yang aku pakai berkerlipan seiring dengan getaran jimat di tangan. Faizal berdiri di sebelah, wajahnya tegas namun matanya penuh kebimbangan. Bajunya berwarna hitam lusuh, lengan digulung ke siku, menambah aura lelaki yang bersedia menghadapi apa saja cabaran. Tangannya menggenggam erat sebuah lampu suluh yang cuba menembusi kegelapan tebal di sekeliling.
Jimat ni bukan sekadar barang biasa, katanya perlahan. Ia mengikat roh yang pernah menjaga tanah ni, tapi juga mengurung sesuatu yang berbahaya. Aku menelan liur, merasakan getaran hangat menjalar ke seluruh tubuh. Jadi, kalau kita lepaskan roh tu, apa yang akan berlaku? Faizal menggeleng perlahan. Itu yang aku takutkan. Tapi kalau kita biarkan ia terkunci, tanah ni akan terus merana, dan rahsia yang tersembunyi akan terus membelenggu. Tiba-tiba, bunyi desiran halus kedengaran, seolah-olah angin yang membawa bisikan lama. Bayang-bayang mula menari di dinding batu, memperlihatkan wajah-wajah yang pernah mendiami kampung ini, cerita yang terlupakan, dendam dan harapan yang terperangkap. Aku dan Faizal saling berpandangan, merasakan beban sejarah yang menekan dada kami. Mungkin kita kena pilih, aku berkata perlahan, antara membebaskan roh itu atau menjaga rahsia yang terkunci. Lampu suluh Faizal tiba-tiba padam, meninggalkan kami dalam gelap mutlak. Hanya jimat di tanganku yang bersinar lemah menuntun kami keluar dari bilik itu. Ketika kami keluar, langit di luar sudah mulai cerah, fajar menyingsing dengan cahaya keemasan yang menenangkan. Rumah kayu dan kebun yang sunyi seolah-olah bernafas lega bersama kami. Faizal memandang aku dengan senyuman lelah, tapi penuh harapan. Kita dah lalui semuanya, Aisyah, tapi cerita ni belum berakhir. Aku mengangguk, merasakan kehangatan yang baru dalam hati. Ya, ini cuma permulaan. Kita kena jaga tanah ni, dan rahsia yang disimpannya. Di kejauhan, pohon jering bergoyang perlahan, dan aku seolah-olah mendengar bisikan lembut, jaga tanah, Aisyah. Cerita kami berakhir di sini buat sementara, namun misteri Banjaran Titiwangsa dan Perigi Tua itu masih menunggu untuk diterokai. Kisah yang akan membawa aku dan Faizal ke pengembaraan baru, penuh rahsia dan janji. Sampai jumpa di episode seterusnya.